Okey, cikgu mula Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Cikgu harap semua sihat. Dah makan? Semua dah makan? Kalau dah makan buat macam ni. Belum? Alah, Iman belum? Ramai lagi ke belum? Pagi sangat Tak apa. Lepas kelas nanti awak pergi makan Okey, nama Cikgu Munira. Cikgu ajar awak 2 subjek lah. Cikgu ajar matematik dan juga seni. Untuk matematik ni sebab dia subjek teras, jadi kita akan selalu berjumpa lah sebab cikgu nak terangkan kepada awak. Okey, awak nampak tak slide yang cikgu share? Yang dia tulis, the way to get started is to quit talking and begin doing. Nampak tak? Nampak. Okey. Nampak. Alhamdulillah. Okey, sekarang kita nak check dulu kerja yang cikgu bagi minggu lepas. Sebab bila cikgu check, macam-macam sangat dia punya jawapan. Jawapan tu betul tapi bentuk jawapan tu yang salah. Okey. Dah ada buku tulis? Dah. Pensel dah ada? Kalau betul awak tanda right. Right. Okey. Kalau salah nanti lepas kelas awak tanda kat mana awak salah. Awak padam, awak buat yang betul. Yang penting kita belajar. Okey? Okey. Jadi mari kita sama-sama periksa kerja sekolah. Soalan muka surat 3 kan cikgu bagi kan? Soalan nombor 2. 47293 tuliskan dalam perkataan. Jadi 1, 2, 3. Jadi ada ribu sini kan? Jadi jawapan dia 47,293. Cikgu ulang. 47,293. Ada yang cikgu dapat jawapan dia ikut macam slide cikgu. Slide cikgu tu kecil. Jadi 10,000 tu cikgu buat 2 baris kan. Ada yang pergi jawab macam tu. Sepatutnya jangan. Sepatutnya dalam kalau exam awak kena tulis dalam satu ayat yang lengkap. Dalam satu baris je. Kalau tak muat baru sambung yang kat bawah. Boleh? Okay, good. Soalan B. 50,813. Jadi ribu di sini. Jadi jawapan dia 50,813. Ejaan mesti betul. Bila ejaan betul, jawapan baru betul. Boleh? Kalau betul tanda right, kalau salah nanti buat padam dan buat yang betul. Okay, C. Di sini ribu, jadi jawapan dia 20,008. Okay. D. Di sini perkataan ribu. Jadi jawapan dia 76,000 sebab 76. 100. Okey, angkat tanya siapa yang betul semua. Okey, ramai. Bagus. Okey, kita tengok pula soalan nombor 3. Tulis nombor dalam angka. 73,000. Jadi 73,863. 863. Jawapan dia adalah 73,863. Okey, B. 80,000. Jadi depan dia ada 80. 309. Ada puluh tak di sini? Tak ada kan? Kalau tak ada puluh di sini maksudnya tempat puluh tu kosong. 309. Jadi 309. Okey, C. 15,006. Ratus tak ada, puluh tak ada lepas perkataan ribu ni. Jadi 006. Jadi 15,006.
15,006. 15,006. Okey. Dan di 28,050. Ratus tak ada. Jadi tempat ratus dia kosong. Jadi 28,050. Boleh? Okey, siapa yang betul semua? Angkat tangan. Okey, good. Siapa yang salah? Cikgu harap awak boleh betulkan dan tulis jawapan yang betul. Okey? Jadi awak jangan risau, nanti video ni cikgu akan upload juga dekat Google Classroom. Okey, hari ni kita akan belajar teroka nombor. Sekarang simpan buku tulis. Keluarkan buku teks. Okey, buka muka surat 4. Okey dah. Jaga buku teks awak generasi kedua baru lagi. Okey, hari ni apa yang kita akan belajar ialah teroka nombor. Kita akan belajar 3 topik hari ni. 3 subtopik lah, topik kecil je sebenarnya. Teroka nombor, banding dan susun nombor, nombor genap dan nombor ganjil. Hari ni untuk topik pertama iaitu teroka nombor. Apa yang ada dalam teroka nombor? Kita akan belajar nilai tempat, nilai digit, cerakin ikut nilai tempat, cerakin ikut nilai digit. Jadi teroka nombor tu ada 2 lah. Nilai tempat 1, nilai digit 1. Kemudian kita pecahkan. Cerakin ikut nilai tempat, pecahkan cerakin ikut nilai digit. Okey, macam mana nak ingat beza nilai tempat dengan nilai digit? Nilai tempat, awak ingat tempat. Bila tempat dia melibatkan nama sesuatu kawasan. Contohnya tempat kita apa? Bandar Sri Putra kan? Jadi dia mesti melibatkan huruf. Okey, kalau tempat mesti ada huruf. Kalau digit maksudnya nombor ataupun angka. Bila nombor ataupun angka, contohnya nombor 1, 2, 3, jadi dia mesti ada nombor ataupun angka. Boleh? Sorry. Okey, cerakin. Cerakin, tips nak ingat dia, cerakin bermaksud pecah. Bila pecah mesti ada simbol tambah. Dia macam Lego lah, awak boleh pasang, awak boleh pecah. Itulah cerakin. Jadi kalau cerakin ikut nilai tempat, pecahkan dan mesti ada huruf atau ejaan. Kalau cerakin ikut nilai digit, pecahkan dan mesti ada nombor. Okey. Sekarang kita masuk yang pertama, nilai tempat. Kalau tengok muka surat 4, Persatuan Bola Sepak Malaysia hari ini telah mengesahkan sebanyak 62,307 tiket perlawanan itu sudah terjual. Tengok buku teks muka surat 4. Apakah nilai tempat dan nilai digit? Okey. Untuk nilai tempat 62,307, digit ni adalah nombor. Jadi kalau saya kata soalan exam, dia kata apakah digit bagi nilai tempat SAR? Jawapan dia adalah 7. Kalau nilai tempat 10, 0. Nilai tempat ratus, 3. 2, 6. Kalau dia tanya apakah digit, maksudnya dia nak apakah nombor. Kalau dia tanya apakah nilai tempat bagi digit 3, apakah nilai tempat? Dia nak nilai tempat. Kalau nilai tempat jawapan dia, siapa tahu? Bagi digit 3, angkat tangan. Siapa yang tahu? Okey. Iman, unmute. Apa jawapan awak? 100. Pandai, 100. Jadi kalau dia nak nilai tempat, awak mesti bagi perkataan. Okey? Okey, cerakin. Cerakin maksudnya pecah.
Kalau pecah mesti ada tanda tambah. Okey, jadi kalau cerakin ikut nilai tempat benda ni, yang huruf-huruf ni, jadi dia mesti ada huruf-huruf besar, puluh, ratus, ribu, puluh, ribu. Jadi nak bezakan jawapan dia, depan dia 7 besar, 0 puluh, 300, 2000, 60,000. Jadi kalau soalan nak awak cerakin ikut nilai tempat, jawapan dia adalah 60,000 PULUHRIBU tambah 2 RIBU tambah 3 RATUS tambah 0 tambah 7 besar. Jadi kalau cerakin ikut nilai digit, cerakin ikut nilai tempat mesti ada ejaan. Mesti ada sah, mesti ada puluh, mesti ada ratus, mesti ada ribu, ada puluh ribu. Boleh? Ini contoh yang kedua. Ini dia bagi digit. Dia tanya nilai tempat. Jadi apa nilai tempat untuk kosong? Jawapannya adalah ratus. Apa nilai tempat untuk 3? Jawapannya adalah 10,000. Okey, kalau cerakin sama juga. Macam ni 31,089. Jadi 9 sah, 80, kosong apa? Kosong ratus. 1,030,000. Boleh? Ini adalah nilai tempat. Kalau nilai tempat mesti ada ejaan. Kalau cerakin pun belakang dia mesti ada ejaan. Okey, sekarang kita pergi kepada nilai digit. Kalau digugurkan kosong tadi pun jawapan masih diterima. 0,100 tu kita gugurkan. Jadi 30,000 tambah 1,000 tambah 80 tambah 9 sah. Masih lagi betul jawapan dia. Okey, nilai digit. Sama tak? 62,307 yang tiket perlawanan bola sepak tu. Okey, digit. Kalau ditanya apakah digit, maksudnya awak bagi jawapan pada satu angka je lah. Kalau nilai digit, yes. Nilai digit, mesti jawapan dia 60,000, 2,000,000, 3,000,000 dan juga 7. Jadi digit. Yang tadi tempat kan, sekarang digit. Bila digit dia melibatkan angka. Okey, sekarang pecah ataupun cerakin ikut nilai digit. Kalau cerakin, cikgu dah cakap tadi mesti ada simbol tambah. Kalau tak ada simbol tambah apa jadi? Salah jawapan awak. Okey. Bila cerakin ikut nilai digit, macam tadi dia keluar perkataan sah, puluh, ratus kan? Sekarang dah tak ada itu. Sekarang dia ikut nilai digit, dia mesti ada kosong. Kalau puluh, ada 1 kosong. Kalau ratus, ada 2 kosong. Kalau ribu, ada 3 kosong. Kalau 10,000, ada 4 kosong. Jadi, depan dia kita sama macam tadi, tambah saja. Jadi jawapan dia untuk cerakinkan ikut nilai digit, jawapan dia adalah 60,000 tambah 2,000 tambah 3,000 tambah 0 tambah 7. Nampak tak beza? Yang tadi yang belakang ni 10,000 kan? Bila digit dia jadi 0,0,0,0,0,0,0,0. Boleh? Alright. Okey, ni contoh yang kedua. Bila contoh yang kedua, sama tak 980, yang ni kosong lah. Yang ni 1,000,000. Kalau 3 ni jadi berapa? Siapa nak jawab angkat tangan?
Okay, Suci. Unmute. 3,0,0,0. Pandai. Bagus. Jawapan awak betul. 3,0,0,0 sebab dia adalah nilai digit. Okey, sekarang pecahkan ataupun cerakinkan ikut nilai digit. Okey, jadi 9, 8 jadi 80, 80, lah. 1000, 100, kalau yang ni apa jadi? 30,000, 30,000. Sama macam tadi, kalau ada kosong, sama ada awak bagi jawapan ni ataupun awak hilangkan kosong tu, awak bagi terus jawapan ni pun masih diterima sebab nilai dia sama. Boleh? Boleh? Okey, semua saya buat macam ni. Okey, cuba longgar-longgarkan sikit. Saya tahu pagi-pagi ni mesti ada yang dah biasa bangun lambat semua. Okey, tarik nafas. Hembus. Tarik. Hembus. Boleh? Okey, kita baru belajar topik yang pertama. Topik yang kedua, ini awak dah belajar dari darjah 1 dah. Sebenarnya banding dan susun nombor. Kalau banding ada 2, lebih banyak ke lebih sikit. Kalau susun nombor ada 2 juga, menaik ke menurun. Okey, banding lebih banyak atau lebih sikit. Contoh dia ada pada muka surat 6 di buku teks awak. Tengok buku teks awak muka surat 6. Yang berikut ialah bilangan penduduk Iban di 4 buah daerah di Sarawak pada tahun 2010. Okay. Awak 2011 kan lahir? Lawas 1105, Lubuk Antu 24,712, Bintulu 75,141, Sibu 69,711. Antara Bintulu dengan Sibu, penduduk Iban yang manakah lebih banyak? Jadi Bintulu 75,000. Okey, dekat slide ni cikgu dah up kan 75,141. Dekat Sibu 69,711. Okey, dia tanya yang mana lebih banyak. Itu maksudnya perbandingan lah. Bila perbandingan, kita tengok nilai tempat yang paling besar dahulu. Okey, jadi nilai tempat dia adalah, alamak cikgu tak tukar lah silap-silap. Ini adalah 10,000, ini adalah, okey kita tengok yang paling besar 10,000. 7 dengan 6 yang paling besar adalah 7. Okey, jadi Bintulu lebih banyak ataupun lebih besar, Sibu adalah lebih kecil ataupun kurang. Okey, susun nombor. Ni lagi lah kacang kan? Macam makan kacang je. Dari darjah 1 dah belajar. 1, 2, 3, 4, 5 menaik. 5, 4, 3, 2, 1 menurun. Okey, B. Muka surat 6B. Susun keempat-empat bilangan penduduk Iban dalam tertib menaik ataupun menurun. Okey, cikgu buat dua-dua lah. Jadi sama juga. Yang ni betul. 10, ratus, ribu, puluh ribu. Jadi kita banding dulu yang paling besar 10,000. Kemudian kita tengok nombor yang paling besar iaitu nombor 7. Betul tak? Jadi kalau nombor ni paling besar bermaksud dia adalah yang nilai yang paling banyak lah, yang paling besar. Macam ni tak ada, maksudnya kosong. Jadi ni nilai yang paling kecil. Jadi kita nak susun senang lah. Kita dapat yang paling besar, kita dapat yang paling kecil. Okey, ni tertib menurun, maksudnya dari besar kepada yang kecil. Jadi kita ambil nilai yang paling besar kat depan, kita ambil nilai yang paling kecil dekat belakang. Ingat, tertib mesti ada simbol koma. Koma tu maksudnya pisahkan setiap nilai tu. Kemudian kita tengok pula yang kedua besar, yang mana?
Okay, 6, 9. Sebab 6 ni yang kedua kan. Dan 2 ni yang ketiga. Jadi tertib menurun dia yang paling besar kepada yang paling kecil. Jadi cikgu buat apa? Cikgu ambil yang paling besar letak kat depan. Yang paling kecil letak kat belakang. Kemudian dah dapat 2 ni, baru cikgu banding ini dengan ini. 6 yang kedua besar, 2 yang ketiga besar. Macam mana nak jawab tertib menaik? Lagilah kacang kan? Kacang kuda. Okey, jadi kita susun baliklah. Kecil kat depan. Koma dulu, kecil kita letak kat depan. Kedua besar, ketiga besar dan yang paling besar. Susunan je. Okey. Habis tajuk yang kedua. Dan tajuk yang terakhir. Semua okey lagi ni? Okey? Okey. Okey, nombor genap dan nombor ganjil. Ni topik baru untuk darjah 4. Yang tadi dah biasa dengar dah. Nilai digit, nilai tempat, paling kecil, paling besar, menaik, menurun. Semua dah tengok dah. Sekarang kita belajar satu je yang baru iaitu nombor genap dan nombor ganjil. Okey, apa itu nombor genap? Apa itu nombor ganjil? Okey, kalau nombor ganjil, dia mesti ada baki. Bila kita bahagi dengan nombor 2, dia ada baki. Contohnya 13 bahagi 2, jadi jawapan dia 6, ada baki 1 kan? Dia sama contoh dia dengan awak tengok pada muka surat 9. Ni cikgu ambil pada buku teks muka surat 9. Okey, tengok nombor 2. Yang manakah nombor genap atau ganjil? 13 atau 18? Jadi kalau nombor 13, dia ada baki. Dia ada satu baki. Bila dia ada baki, bila kita bahagi dengan 2, dia ada baki, dia dipanggil nombor ganjil. Okey? Nombor genap, bila kita bahagi dengan nombor 2, dia tak ada baki. Jadi 18 bahagi 2, jawapan dia 9, tak ada baki. Macam contoh dalam buku teks muka surat 9. Jadi nombor 18 ialah nombor genap apabila dibahagi dengan nombor 2 tidak ada baki. Dan kalau awak nak tahu dia kalau bahagi je dengan nombor 2 tak ada baki, dia kira nombor genap. Kalau ada baki, kira nombor ganjil. Okey. Cara senang nak kenal nombor genap dan nombor ganjil, dia ada tips. Tips dia, kalau nombor ganjil, dia mesti nombor 1, nombor 3, nombor 5, nombor 7, nombor 9. Kalau nombor tu, okey, nombor 1, mana mouse saya? Okey. Nombor 1, nombor 3, nombor 5, nombor 7, nombor 9. Kalau ada nombor kat depan dia pun, contohnya 1, 1, 1, 1 kat depan kan? Contohnya 11, 1 kat belakang. 13, 3 kat belakang. 15, 5 kat belakang. Kan 1, 3, 5, 7, 9 kan? 17, 7 kat belakang. 19, 9 kat belakang. Kalau ada nombor ni kat belakang, ia adalah nombor ganjil. Sama lah macam 21, 23, 25, 27, 29. Semua tu nombor ganjil lah. Ataupun ambil je apa-apa nombor lain. Contohnya 51, 53, 55, 57, 59. Asalkan ada nombor tu kat belakang, ia dipanggil nombor ganjil. Okey. Nombor genap sama juga. Cuma beza dia adalah nombor kosong, nombor 2, nombor 4, nombor 6, nombor 8. Jadi nombor 2, nombor 4, nombor 6, nombor 8. Sama tak? Kita letak je nombor apa pun kat depan. Contohnya 1, 1, kosong jadi apa? 10. Jadi 10 nombor genap. 1, 2, 12. 12 pun nombor genap. 14. 14 pun nombor genap. 16 nombor genap dan 18 pun nombor genap. Tak kisahlah awak bagi nombor apa pun, 52 ke, 54 ke, 56 ke, 58 ke, 62 ke, 72 ke. Asalkan nombor-nombor itu berada di belakang, dia dipanggil sebagai nombor genap. Boleh? Boleh?
Jadi hari ni kita dah belajar 3. Yang pertama, teruskan nombor. Digit nilai tempat dengan nilai digit. Cerakin nilai tempat, cerakin nilai digit. Yang kedua, kita dah belajar banding dan susun nombor. Banding yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil. Kalau susun tu ada 2 jugalah. Menaik ke ataupun menurun. Yang ketiga kita belajar adalah nombor genap dan nombor ganjil. Okey. Siapa yang ada buku ni? Okey, siapa yang ada? Siapa yang tak ada, kalau nak putus state pun boleh. Tengok muka surat. Tengok muka surat 4 dengan 5. Okey, Quratul Ain. Maaf, cikgu tak nampak. Kenapa Quratul Ain? Unmute. Cikgu nak dengar. Kenapa? Quratul Ain angkat tangan tu. Kenapa ya? Cikgu, Ya. saya tak ada buku. Okey, kalau tak ada buku tak apa. Bila kedai buku dah buka nanti awak beli. Boleh? Okey. Mak Okey. saya dekat kampung. Awak kat kampung? Kampung kat mana tu? Kampung dekat Labis. Kedai buku sana tak jual Tak. Macam mana Tapi mak saya cakap nanti dia balik nak ambil buku. Okey lah. Tak apa. Sebab ni cikgu nak jadikan sebagai kerja sekolah. Okey. Tapi nanti kerja sekolah ni kita akan jumpa lagi dan kita akan bincang sesamalah jawapan dia. Okey. Okey. Jadi cuba tengok soalan muka surat 4. Okey. Nombor 1. Tulis nilai tempat dan nilai digit bagi digit yang bergaris. Nombor 1. 28,908. Digit yang bergaris adalah nombor 8. Jadi nilai tempat dia apa? Siapa nak jawab angkat tangan. Okey, Iman. Apa jawapan dia, Iman? 1,000. 1,000. 1,000 tu mesti eja. Eja macam mana? R, I, B, U. Okey, bagus Iman. Okey, kalau nilai digit, yang lain pula siapa nak jawab? Angkat tangan dekat Microsoft Teams pun cikgu akan nampak. Ada tak siapa lagi nak jawab nilai digit? Okey, Quratul Ain. Apa jawapan dia? 10. Bukan. Nilai digit. Ingat digit mesti nombor. Kita masih lagi soalan nombor 1. El Imran, apa jawapan dia El Imran? El Imran. Okey, Aminuddin. Apa jawapan dia Aminuddin? 8,000 8,000 tu tulis macam mana? dalam nombor. Okey, 8, 0, 0, Kosong. 0. Okey, bagus. Pandai. Okey. Nombor 2. Nilai tempat. Apa jawapan dia? Tempat. Okey, El Imran. Lagi sekali angkat tangan. Cepat. 10. Mesti eja. Macam mana eja 10? PULUH. Okey, bagus. Okey, untuk nilai digit. Digit mesti nombor. Iman Arisha. Apa jawapan dia Iman? 50. Okey, good. 50. Pandai. Okey, untuk kerja sekolah buat muka surat 4 dengan 5 boleh tak? Silakan. Okey, awak tengok muka surat 4 dengan 5 tu ada tak soalan yang awak nak tanya cikgu? Scan dulu. Semua boleh Boleh. Boleh, bagus. Cikgu saya dah buat. Oh, dah buat. Baguslah.
Okey, cikgu rasa itu sahaja. Cikgu tinggalkan awak yang kerja sekolah muka surat 4 dengan 5. Nanti kita bincang jawapan ataupun cikgu tunjuk dekat slide jawapan dia. Itu sajalah. Jaga diri, jaga SOP. Jangan main rata-rata, jangan pergi mana-mana. Okey? Nombor mencik apa je, Mat? Buat buku latihan je. Okey, nanti video ni pun cikgu akan Okey, sila baca Wadduha. Tu buat buku latihan ke? okey, setakat itu sahaja. Bye. Kita sudahi dengan surah Al-As pada yang Islam lah. Tu buat dekat Assalamualaikum. empty je. Buat dekat buku latihan empty je. Buat kat buku latihan MT. Cikgu bagi kerja sekolah yang ni. Yang ada buku lah. Tu, handset tu. 4 dengan 5. Ya. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam. Okay, awak boleh leave lah. Tekan butang leave. Enggak lu, apa je?